أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita sambung pada masalah yang ke-41 pada muka surat yang ke-29. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid daraini amin. Masalah yang ke-41 mentakhirkan sembahyang zuhur kerana panas dan akhirnya. Baik. Kata al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu di al-Um, dan jangan sampai mentakhirkan sembahyang zuhur itu hingga akhir waktunya sebagai boleh sembahyang ia akan zuhur dan asar sekali. Dan tetapinya menanti sujud itu barang yang diketahui kerana sembahyang akan dia dengan nama berlambatan jua, dan habis daripada sembahyangnya dahulu daripada akhir waktunya, supaya ada antara selesai sembahyangnya daripadanya dan antara akhir waktunya penceraian. Ini tuan-tuan berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan hadis Nabi SAW, yakni mentakhirkan, melewatkan sembahyang zuhur kerana hari yang begitu panas. Sebab sembahyang zuhur sembahyang tengah hari, jadi boleh tak ditakhirkan? Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, boleh ditakhirkan. Sebab sembahyang pada waktu tersebut tuan-tuan dia panggil sembahyang dalam keadaan yang masyaqqah. Masyaqqah ni makna kepayahan. Sudah pasti agama ni tuan-tuan datang dengan mengangkat kepayahan. Waktu setiap kepayahan dalam agama sudah diangkat oleh syarak. Syarak mengangkat. Mengangkat maknanya pada boleh diringankan. Banyaklah contoh-contoh banyak. Cuma kita bahas berkenaan dengan sembahyang zuhur. Oleh kerana zuhur ni tuan-tuan sembahyang yang berlaku pada waktu tengah hari. Jadi oleh kerana panas ataupun cuaca yang tak begitu baik, mana panas, maka boleh tak dilewatkan sembahyang zuhur? Boleh. Cuma al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu dia kata melewatkan ni bukan sampai masuk waktu asar, bukan. Mana lewat kita lewatkan, tapi masih lagi dalam waktu zuhur. Ini zaman dululah, zaman lama ni saya tak nampak benda ni berlaku. Sebab kalau kita datang ke masjid pun tuan-tuan, kita datang dengan kereta, ada kita datang dengan motor. Kemudian masjid kita ni pula ada aircon. Maka kalau kata nak panas ni tuan-tuan, mungkin tak berlaku. Tapi kalau benda ni berlaku di tempat yang lain, contoh di tempat-tempat yang di mana masyarakat mereka tu kesempurnaan pada sudut masjid, nak datang sembahyang tu jadi payah, mungkin boleh diamalkan. Mungkin tempat kita tak berlaku, tapi tempat orang lain boleh berlaku. Masjid yang tak ada aircon, ataupun datang dalam keadaan cuaca yang terlalu panas, datang ni dengan jalan kaki, maka boleh ditakhirkan sembahyang zuhur. Itu yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, apa hadis ni nak sebut kepada kita? Boleh tak melewatkan sembahyang? Adakah dengan masuk waktu saja wajib sembahyang, ataupun boleh dilewatkan sembahyang? Asasnya apa tuan-tuan? Afdal
diawalkan sembahyang. Ini sepakat para ulama. Sepakat para ulama boleh. Dan juga afdal daripada mengawalkan sembahyang. Tapi boleh tak satu orang melewatkan? Harus. Tapi mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Kenapa dia lewatkan? Oh, saya lewat kerana saya sakit perut. Tak apa. Saya lewat kerana ni alasan-alasan yang munasabah pada sudut syarak. Tapi kalau alasan tak munasabah, kata nak tengok bola, nak tengok cerita, nak tengok movie dan sebagainya, sebaiknya apa dia? Dia sembahyang pada awal waktu. Kenapa? Kerana alasan-alasan ni dia tidak munasabah pada sudut syarak. Sebab syarak menyuruh ataupun mengharuskan melewatkan sembahyang dengan apa? Dengan alasan yang patut syarak. Contoh, lapar, sakit, melayan tetamu, ataupun ada urusan-urusan yang melibatkan maslahah. Itu tak apa. Tapi kalau tengok drama, tengok bola tu bukan maslahah. Itu cari masalah. Ni, tengok bola, drama, tu tak masuk. Tapi kalau layan tetamu ya, tetamu kita datang daripada jauh, adik-beradik kita datang, takkan kita nak sembahyang mesti kita kena layan, kita layan. Dah habis semua baru kita sembahyang, tak apa. Itu benda-benda yang boleh ditakhirkan, ada benda yang kalau boleh elakkan daripada mentakhirkan sembahyang. Sebab takut kita cuai. Dia lewat-lewat ni tuan-tuan, masuk waktu berikutnya jadi haram, berdosa. Habis nak kata itulah pada sudut pada maslahah dan juga masyaqqah, dipanggil kepayahan. Baik, inilah hukum jikalau pergi berjemaah ke masjid dan masjid itu jauh. Adapun orang yang sembahyang di dalam rumah ataupun sembahyang zuhur itu di tengah lapang rumahnya dengan berjamaah yang tiada hadir melainkan orang yang sudah ada jua, maka hendaklah ia sembahyang pada awal waktunya, kerana bukannya ada menyakiti akan mereka itu oleh panas. Rukhsah ini tuan-tuan diberikan kepada siapa? Mereka yang datang ke masjid saja. Yang datang ke masjid sembahyang dekat rumah tak termasuk. Aula dia sembahyang di rumah dengan awal waktu. Aula. Dia tak main masjid. Adakah dia boleh melewatkan sembahyang zuhur kerana waktu panas? Maka kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, hukum ini kepada siapa? Mereka yang pergi berjemaah ke masjid dan masjid pula jauh. Zaman dulu lah. Zaman dulu tu masjid jauh daripada kawasan perumahan. Macam kita ni kawasan perumahan tu dia ada masjid dah. Ni zaman dulu. Betul ada sahabat yang datang daripada luar Madinah. Kita kena ingat tuan-tuan, Madinah ni kawasan dia tu luas. Ada sahabat memang duduk dekat sekitar Masjid Nabawi. Ada sahabat datang daripada kampung yang jauh. Jadi Nabi meraihkan datang yang jauh tu dengan apa? Melewatkan sembahyang zuhur. Kerana apa? Depa nak main tu jadi payah. Dengan jauh dia, dengan panas, dia Nabi mentakhirkan sembahyang zuhur. Sedangkan rumah Nabi dalam masjid. Nah, kita pergi hari ni, makam Rasulullah tu dalam masjid. Makam Rasulullah tu dalam rumah Sayyidatuna Aisyah, dalam kawasan masjid. Tapi Nabi mentakhirkan sembahyang zuhur kerana apa dia? Meraihkan ni sahabat-sahabat yang datang daripada jauh untuk sembahyang zuhur dengan Rasulullah. Jadi tuan-tuan, menunjukkan pada orang yang sembahyang dekat rumah, dia tak termasuk daripada masyaqqah ni, tak masuk. Begitu juga orang sembahyang dalam sembahyang jamak, dia panggil sembahyang jamak ketika mana matar, ketika mana hujan, pun sama juga. Yang main masjid saja dapat rukhsah tu. Dalam mazhab kita Syafi'i, sembahyang ni boleh jamak. Antaranya jamak ketika mana hujan lebat. Hujan tengah lebat ni, kita nak main sembahyang zuhur. Habis sembahyang zuhur kita jamak sekali dengan asar, tapi syarat dia buat tamam. Tak boleh buat secara qasar. Sebab qasar sepakat mazhab hanya ada dalam musafir. Jamak tu jadi khilaf. Tu tak apa, kita letak tepi. Tapi ada nama sembahyang jamak hujan. Habis sembahyang zuhur 4 rakaat, bangun sembahyang asar 4 rakaat. Dalam mazhab kita Syafi'i, hanya dikhususkan orang main masjid saja. Kalau surau tak masuk. Kalau surau ke musalla ke apa ke
tak termasuk, mesti masjid, syarat dia masjid. Kemudian yang datang ni pula daripada kalangan siapa? Yang berjemaah pada masjid tu saja. Yang sembahyang dekat rumah tak termasuk. Yang sembahyang jemaah di rumah, nak sembahyang jamak tak boleh. Sebab apa? Sebab masyaqqah tidak ada pada mereka. Masyaqqah nak main masjid ni payah, dengan hujan lebatnya, dengan keadaan baju kita jadi basah dan sebagainya. Syarak mengharukan jamak, tapi jangan kita buat. Sebab zaman ni pun sama juga tuan-tuan. Dia tak boleh nak buat bukan sebab hukum tu tak ada, tapi kerana masyaqqah tu hilang. Masyaqqah ni tuan-tuan, bila mana dia ada keringanan. Tapi bila mana masyaqqah tu hilanglah keringanan tersebut. Tu dia panggil al-masyaqqatu tajlibu taisir. Masyaqqah ni dia akan mendatangkan kemudahan. Tapi bila mana masyaqqah tu hilang, ada kepayahan. Maksudnya apa? Bila mana masyaqqah tu hilang, keringanan tu dah tak ada. Masyaqqah kenapa boleh jamak hujan? Kerana nak semayang payah, nak main ketika waktu hujan ni payah. Masa dulu ni tuan-tuan, kereta tak ada, motor tak ada, orang jalan kaki. Dia kalau jalan kaki ni tuan-tuan, baju boleh basah, silap-silap nanti kaki kita, baju kita kena air yang dekat jalan tu. Jadi payah. Syarat kata apa dia? Boleh semayang jamak. Tapi bila mana masyaqqah tu dah tak ada, kita ada kereta, kita ada motor, kita nak main masjid jadi mudah. Masyaqqah tu hilang. Bila mana masyaqqah tu hilang, keringanan tu dah tak ada. Tu dia fiqh dia bagi. Sebab setiap daripada kepayahan ni syarak dia angkat. Tak payah beramai yang ringan-ringan. Tapi bila mana masyaqqah tak ada, maka hilanglah keringanan tersebut. Inilah di antaranya. Inilah di antara permasalahan yang kita sebutkan. Baik, dia macam orang semayang duduk lah. Asal semayang berdiri ni tuan-tuan, rukun semayang semua mazhab sepakat, semayang wajib berdiri, wajib. Siapa semayang duduk batal, semayang fardu. Tapi bila mana satu orang masyaqqah kepada dia tak boleh berdiri. Kalau berdiri sakit kepala, kalau berdiri dia rasa terhuyung hayang, maka boleh tak dia duduk? Boleh. Itu dia panggil ringan. Dia panggil apa? Keringanan. Kenapa? Kerana dia nak buat secara fardu tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau dia boleh berdiri, dia wajib berdiri. Cuma tang sujud lagi dia kena guna kursi. Itu keringanan kepada dia. Betul, orang semayang atas kursi ni tuan-tuan, tidak semestinya dia semayang semua atas kursi. Ada orang semayang atas kursi sebab apa? Sebab dia tak boleh sujud. Dia tak boleh sujud. Dia nak bengkok kaki dia nak turun bawah tu tak boleh. Maka dia semayang atas kursi. Jadi ketika mana qiyam, ketika mana rukuk, wajib berdiri. Dia tak boleh main ambil kursi turun duduk Allahu Akbar, tak boleh. Sebab apa? Sebab berkuasa dia atas berdiri. Ni orang main atas kursi, masyaqqah. Tapi kalau dia tersesat, saya tak boleh Ustaz, saya ambil kursi, saya kena duduk. Sebab saya kalau saya berdiri satu saat saya tumbang, duduk. Itu keringanan bagi dia. Tapi kalau dia mampu, dia guna kursi untuk rukuk, dia guna kursi untuk sujud saja, dia duduk antara dua sujud, tentu boleh guna. Tapi nak berdiri, nak rukuk, nak qiyam, semua wajib diri, tak boleh duduk. Itu masalah. Orang mayat atas kursi. Begitu juga susunan kursi dalam semayang. Afdal, eloknya semayang kursi ni, jemaah kursi ni elok dia semayang duduk di bahagian tepi, jangan duduk di bahagian tengah. Di bahagian tengah ni tentu dia mengganggu saf. Betul, kalau jemaah kita saya tengok di Masjid Bukit Jana ni, orang semayang jemaah kursi duduk dekat bahagian tepi. Betul lah tu. Betul. Sebab apa betul? Sebab dia tak mengganggu bahagian tengah. Bahagian tengah. Ni kursi. Dulu tuan-tuan orang tak semayang atas kursi. Orang semayang duduk bawah. Dia tak pakai kursi. Pakai kursi ni tuan-tuan zaman kita. Zaman kita ni mula pakai kursi. Yalah mungkin lah
zaman dah semakin baik, orang dah semakin pandai menggunakan apa yang ada pada zaman tersebut, tak apa syarak raikan. Cumanya apa tuan-tuan, bila mana guna kursi kita kena ingat kursi ni ada 4 kaki. Kursi kaki depan, kaki belakang. Yang menjadi perbahasannya tuan-tuan, di mana yang nak letak sah ni, tu jadi perbahasan. Ada orang letak kaki kursi dalam soft, kadang dia letak kaki kursi dalam soft, maknanya apa dia berdiri nanti dia duduk depan soft macam tu. Ini orang biri, dia letak kaki kursi tu dalam soft, nanti dia kiam, dia duduk depan macam tu. Ada orang dia letak kaki kursi dekat belakang soft, tapi bila mana dia kiam, dia sama dengan soft jemaah yang semayang sempurna. Dia perbahasan ulama pada sudut kaki kursi tu. Di kalangan para ulama, hatta Jabatan Mufti Negeri Kedah sekalipun, orang yang semayang atas kursi ni dua keadaan. Yang pertama, dia guna kursi kerana pada kerana tak boleh sujud dengan duduk antara dua sujud. Itu yang pertama. Tapi kiam boleh. Kiam boleh, rukuk boleh macam biasa. Yang kedua pula, golongan-golongan yang dia guna kursi 100%. Memang dia semayang ni memang kena guna kursi dah. Nak kiam tak boleh, nak rukuk tak boleh, semua atas kursi. Bila ada dua keadaan ni tuan-tuan, para ulama antara Jabatan Mufti Negeri Kedah, kita pakai fatwa lah tuan-tuan, saya tak pakai pendapat saya, kita pakai fatwa. Bila mana fatwa telah keluar, ikut kepada fatwa. Bila mana satu orang ada semayang di atas kursi, yang kursi itu digunakan untuk sujud dengan duduk antara dua sujud, ataupun duduk tahiyat awal, tahiyat akhir dan sebagainya, kaki kursi di mana? Di belakang soft. Belakang soft. Sebab apa belakang soft? Sebab dikira soft itu pada apa? Pada kiam. Soft ni tuan-tuan bukan dikira ketika mana sujud. Soft bukan dikira ketika mana duduk antara dua sujud. Soft itu dikira bila? Ketika mana kiam. Nah, kita kiam kan? Sebab kita kiam, betul, kita susun soft kita ketika mana kiam. Bila mana kiam ni tuan-tuan, soft semua sama. Sebab tu bila mana kita guna kursi yang ada 4 kaki. Contoh saya sakit. Bila mana saya sakit, saya tak boleh nak sujud, tak boleh nak duduk antara dua sujud, kaki saya sakit. Tapi saya boleh berdiri, saya boleh rukuk dan sebagainya. Jadi bila saya jadi macam ni, jawatan kuasa fatwa dia kata apa dia? Bagi golongan macam ni, kaki kursi di mana? Dekat bahagian belakang. Kalau yang ni soft, golongan yang pertama sini. Sebab apa? Sebab tadi dia kiam, dia berada dalam soft. Dan soft dikira mana? Soft dikira ketika mana kiam, bukan ketika mana sujud, dan bukan ketika mana duduk antara dua sujud. Betul, sunnah Nabi membetulkan soft tidak dalam kiam. Kata imam kita tadi, ustaz kita buat apa dia? Rapatkan soft. Di mana? Ketika kiam. Bila mana orang tu boleh berdiri macam ni, tapi dia guna kursi untuk sujud dengan duduk antara dua sujud, maka jawatan kuasa fatwa kata apa dia? Kursi dekat bahagian belakang. Sebab nanti kiam nanti sama dengan jemaah yang semayang berdiri. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia semayang semua duduk. Wa imam kiam, wa imam rukuk, wa imam i'tidal, wa imam sujud, duduk antara dua sujud. Semua dia duduk. Maka kaki kursi dah. Sebab apa? Bila mana dia duduk, samalah kedudukan dia dengan semua jemaah yang semayang berdiri. Baik. Persoalannya orang duk tanya, kalau kaki kursi dia dekat belakang, dia telah makan ruang soft. Di situ kata jawatan kuasa fatwa pada itu uzur pada syarak.
Uzur tak apa, tidak ada masalah. Sebab apa tidak ada masalah? Sebab dia dikiaskan dengan tiang yang ada dalam masjid. Kan kalau tiang kan, ini tiang, kita bayang sini satu, sini tiang, kita bayang tepi tiang. Adakah tiang tu memutuskan saf? Syarat kata dia tak putus. Sebab apa? Sebab dia memang ada kat kawasan situ. Begitu juga orang yang semayang ni, orang semayang. Itu cara susunan saf bagi apa? Bagi orang yang semayang di atas ke kursi. Fatwa dah keluar dah tuan-tuan, ikut ya, ikut ya. Jangan dia kata ni adab dengan jawatan kuasa fatwa, adab dengan fatwa macam tu. Bila mana fatwa telah dikeluarkannya, follow, ikut ya. Sebab perbincangan semayang atas kursi ni tuan-tuan, dia perbincangan yang luas skop dia, skop. Boleh tak Ustaz saya semayang atas kursi, saya pergi saya buka saf bahagian tengah? Boleh kalau kita ni orang alim. Kita ni tok guru, kita tak ada jadi imam sebab kita semayang tak apa nak sempurna. Adalah imam lain. Tapi dalam jemaah ni tak ada yang faqih. Kita seorang je faqih. Yang ni orang awam. Contohlah orang awam. Kita ni faqih alim dalam bab semayang jemaah. Sebab tu susunan jemaah di belakang imam ni sepatutnya satu orang faqih dia kena ada. Kalau apa-apa kes, contoh kalau imam batal, dia boleh ganti. Selalunya yang ganti imam ni Bilal, nak duduk belakang untuk imam ni. Sebab apa? Sebab nanti kalau semayang jemaah, kalau berlaku apa-apa masalah ni, yang belakang ni lah yang akan cover. Contoh imam batal semayang, siapa nak masuk? Kalau imam salah bacaan, kalau imam salah rakaat, siapa nak tegur? Orang di belakang imam ni. Tapi masjid ataupun surau tu tak ada yang faqih melainkan orang yang duduk atas kursi tu. Barulah dia boleh buka saf belakang untuk imam. Tapi kalau dia bukan orang yang faqih, dia bukan orang yang alim dalam masalah-masalah ni, duduk di bahagian tepi. Boleh buka, boleh, tak ada masalah, tapi dia mesti faqih. Pasal apa? Tuan duduk sini ada kata saya ni dalam tempat ni saya seorang yang pandai masalah fiqh. Tak apalah dia duduk. Tapi kalau ada, duduk tepi. Sebab apa? Sebab bagi yang sempurna, supaya dia tak mengganggu jemaah yang berada di bahagian tengah. Waktu kita buka bahagian tepi. Mayat atas kursi tak ada masalah tuan-tuan, walaupun ada orang yang tak setuju. Dia kata mayat atas kursi ni tak ada zaman Nabi. Memanglah kursi pun tak ada zaman Rasulullah, nak guna macam mana? Orang mayat atas kursi, orang mayat atas kursi ni baru lagi tuan-tuan, zaman dulu tak ada. Zaman dulu memang tak ada. Mayat atas kursi ni benda yang tak ada. Tapi oleh kerana zaman kita ni tuan-tuan, zaman orang kata zaman canggih, masyarakat kita ni berfikir dengan begitu luas, jadi orang ambil lah kursi. Lah ni pula tuan-tuan, dia orang buat inovasi pula, kursi ada meja lagi ya, tunggu nak makan ya, atau meja. Dia kata sebab bila mana kita sujud, kalau kita sujud bahagian bawah, sujud dekat apa? Dekat lantai. Itu yang ada setengah tu dia buat meja. Supaya apa? Supaya sujud ni, kita sujud atas meja tu seperti mana kita sujud atas lantai. Kita kata tak payah. Sebab orang ni dia panggil apa? Orang yang uzur. Bila yang uzur ni tuan-tuan, dia hanya imak, dia panggil imak ni isyarat. Macam kita mayang kan, Allahu Akbar, anggota sujud tak kena pun lantai. Sedangkan semayang ni tu sujud dia ada 7 anggota, semua wajib kena bahagian lantai. Tapi oleh kerana dia uzur, dalam Hasyiah Bujarimi dia kata apa? Dia hanya imak saja. Imak ni isyarat, tak payah nak letak lantai, tak payah nak letak meja, tak payah. Sebab apa? Dia orang yang uzur. Tu masalah. Orang pandai buat duit ni, buat kursi ada meja ni, pandai buat duit. Mahal kan meja tu. Ditegur oleh penolong pengarah bahagian jabatan mufti Dr. Syed Syarizan. Tegur. So masa tu dia orang nak keluarkan lah meja tu, kursi dengan meja tu nak keluarkan lah. Berapa harga lah, dekat 100 juga kot, ke 60 ringgit lebih kurang tu lah. Dia tegur tak perlu. Macam kita letak bantai kan, ada orang dia letak bantai dekat bahagian ni, dekat bahagian paha tu dia letak bantai. Nanti kalau dia sujud,
Dia sujud atas bantal tu sama macam dia sujud dekat bawah. Tak payah. Bila mana orang yang uzur, 7 anggota sujud tu digugurkan pada dia. Hanya sekadar imak ni apa dia? Isyarat saja. Kalau dia sujud, dia sujud bawah sikit. Tu cara dia, tuan-tuan. Ni bagi orang yang uzur, bagi orang yang semayang atas kursi tak apa semayang. Ada orang salah tak salah, okey lah tu orang yang uzur nak semayang. Maknanya Allah Ta'ala kuatkan kita lagi. Maknanya dia uzur, dia nak semayang lagi. Dia tuan-tuan bersemayang ni sampai mati. Mana kalau sakit pun kena semayang. Bila kata itulah Allah kuatkan. Kalau itu kan nak semayang ni dengan kena lipat kaki, nak turun bawah, payah. Tapi orang macam ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi ganjaran besar. Walaupun semayangnya kita kata taklah sempurna, tak sempurna dengan maksud dia tak turun bawah, kepalanya tak kena bahagian bawah, tak sempurna lah. Tapi pahala banyak. Pahala banyak sebab apa tuan-tuan? Dia tahan sakit. Kita dalam ibadat ni tuan-tuan, kalau kita ibadat kadang-kadang kita sakit, pahala dia lain. Macam semayang jemaah kan, ni pula musim sejuk pula ni, duk hujan je, ambil ayat semayang ni dalam keadaan bergetar badan, pahala tu, pahala. Sebab masyaqqah dalam ibadah, kalau orang tu boleh buat dalam keadaan suka, dalam keadaan tapi dia boleh buat ibadat, besar pahala dia. Ada orang ibadat dia senang je, senang maksudnya apa? Tak ada susah apa, pahala dia lain. Dia kalau dia ibadat dalam keadaan masyaqqah, dalam keadaan payah ni tuan-tuan, pahala dia lain, tak sama. Waktu kalau orang sakit tak boleh nak itu tak, tapi dia buat juga, pahala dia banyak. Walaupun pada sudut sempurna ya, orang sujud dekat bahagian bawah, turun bawah, dia tak boleh sujud atas kursi, tapi nak sujud nak turun ni sakit, ada pahala dia. Mana sakit kita dalam ibadat, payah kita dalam ibadat, ada pahala. Ada pahala yang Allah berikan kepada kita. Itulah tuan-tuan, masyaqqah berkenaan dengan hal tadi. Baik, dan kata al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dan janganlah ditakhirkan sembahyang zuhur itu di dalam musim sejuk sebagaimana ada sekalipun. Sebab apa kata Imam Syafi'i? Sebab masyaqqah tu hilang. Musim sejuk ni tuan-tuan, aula sembahyang awal waktu sebab kepanasan tu tidak ada. Baik. Kemudian bab majaa fi ta'jilil 'asr. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis menyegerakan akan sembahyang asar. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah asar itu tiada datang hadis menanti-nantikan sejuk hari kerana menunaikan sembahyangnya, kerana dari awal waktunya sudah dingin sedap. Maksudnya asar ni matahari dah semakin condong. Baik, maka tiadalah ia seperti zuhur boleh ditakhirkan kerana panas. Maka ialah telah dituntut syarak menyegerakannya, kerana Nabi SAW berterusan atas yang demikian itu, sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi bahawasanya Rasulullah SAW sembahyang asar di awal waktunya. Demikianlah bunyinya. An Aisyah annaha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'asra wal syamsu fi hujratiha lam yazhar al-fay'u min hujratiha. Diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bahawasanya berkata ia, telah sembahyanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan fardu asar, padahalnya cahaya matahari ada kekal lagi di dalam biliknya, yakni tiada zahir bayang-bayang teduh pada tempat yang ada bayang panas daripada biliknya. Kerana adalah pada masa itu biliknya ada mempunyai lapang yang kecil berdinding rendah, sekira-kira tingginya lebih berkurangan daripada luas halamannya sedikit. Maka apabila bayang-bayang panas itu bersamaan panjang dengan tinggi dinding, yakni masuklah waktu asar, dan adalah bayang-bayang panas itu sudah jauh dekat ke tepi dinding,
sebelah matahari hidup. Tiadalah bayang-bayang teduh itu naik di atas dinding sebelah matahari hidup itulah lagi. Jadi al-hadis ini kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi SAW sembahyang asar dalam keadaan matahari itu tengah nak turun, maksudnya dah masuk waktu asar, tanpa Nabi melewatkan sembahyang asar. Waktu asar ni matahari dah condong, matahari dah turun. So bila matahari dah turun ni tuan-tuan, sama bayang-bayang dengan objek, maka masuklah waktu asar. Cuma mazhab Hanafi dia lain sikit. Betul kalau tuan-tuan pergi masjid India, dia sembahyang asar lewat. Sembahyang asar lewat berapa? Setengah jam ke 20 minit lebih kurang itu lah. Kalau kita masuk waktu kan 4.30, mereka pukul 4.45, dia pukul 5 pun sembahyang. Saya dulu pun tak tahu pasal apa sembahyang lewat. Jangan terfikir juga, orang Hanafi ni suka sembahyang lambat. Rupanya bukan. Sebab Imam Abu Hanifah, kalau kita mazhab kita Syafi'i, masuk waktu zuhur ni objek ada bayang-bayang sikit masuk waktu zuhur. Bila mana objek dengan bayang-bayang sama panjang, masuk waktu asar. Waktu mazhab kita Syafi'i. Mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah dipegang pada masuk waktu asar dengan bayang-bayang panjang daripada objek. Kita Syafi'i pegang pada asar, objek dengan bayang-bayang ni sama panjang dia. Mazhab Hanafi, di sisi Imam Abu Hanifah dipegang pada bayang-bayang lebih panjang daripada objek. Sebab tu dia orang sembahyang lewat. Bukan saja lewat tuan-tuan, itu memang pegangan mazhab dia. Pegangan mazhab. Pada sudut pun nak menentukan awal masuk waktu asar. Itu mazhab Hanafi. Tapi ala kulli hal, sembahyang asar ni tuan-tuan tak dilewatkan. Sebab apa? Sebab sembahyang dalam keadaan tu sembahyang waktu sejuk, matahari dah condong, hari dah tak panas. Baik, maka itulah menunjukkan Nabi sembahyang di awal waktu asar benar-benar. Dia kata Imam At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Anas, daripada Abi Arwa, daripada Jabir dan Rafi' ibn Khadij, dan katanya bermula hadis Aisyah itu iaitu hadis hasan lagi sahih. Masalah yang ke-43, menyegerakan sembahyang asar dan hukumnya. Kata Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi, dan ialah yakni sebagai di dalam masalah hadis 42, di dalam hadis pada masalah 42 itulah yang memilih akan dia oleh setengah daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Setengahnya daripada mereka itu iaitu Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidatuna Aisyah dan Sayyidina Anas. Dan ketiadaan seorang daripada tabi'in akan menyegerakan sembahyang asar, dan benci mereka itu mentakhirkannya. Dan dengan dialah perkataan Sayyidina Abdullah ibnu Mubarak dan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Ishaq. Dia kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, maka barang siapa tiada mendapat ia akan satu rakaat daripada asar dahulu daripada lenyap matahari, maka sungguhnya luput akan dia oleh asar. Manakala dia tak dapat satu rakaat dalam waktu asar, maksudnya masuk waktu maghrib, maka sembahyang itu sembahyang yang luput, sembahyang yang qada dia bagi. Tak dapat satu rakaat dalam apa ya? Dalam sembahyangnya. Baik. Dan satu rakaat itu iaitu rakaat dengan sujudnya. Dan aku sukakan segerakan asar itu kerana beberapa hadis yang demikian, yakni yang telah didatangkan di dalam Al-Um. Jadi kalau ada sembahyang tu lewat, masuk waktu maghrib tak dapat satu rakaat, sembahyang tu dipanggil sembahyang qada. Dosa tak? Dosa. Tapi kalau dia buat tu kerana dia terlupa, tertidur, tak apa. Tapi kalau dia saja-saja lewat, masuk waktu berikutnya, kita takut masuk dalam ayat Quran, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Di kalangan para ulama tafsir menafsirkan bahawa ini orang yang sembahyang lewat sehingga masuk waktu berikut. Bukan sembahyang lewat sebab tidur. Kalau tidur terlupa tak apa. Ni saja-saja lewat sampai masuk waktu berikutnya,
dia semayang qadha. Dia bila mana dia semayang qadha oleh kerana alasan-alasan tadi yang tak munasabah tadi, berdosa dan haram. Berdosa. Perbuatan dia lewat tu berdosa, semayang sah. Semayang sah. Tapi perbuatan dia semayang dalam waktu tu, tu dipanggil haram. Haram dan berdosa sebab apa? Lewatkan sembahyang. Macam kita ni tuan-tuan, kalau tak ada apa, mayang awal je. Mayang awal. Pahala dia banyak. Kita orang lelaki kita main masjid kan, pahala begitu banyak. Ini bagi orang yang semayang awal. Baik. Masalah yang ke-44. Waktu asar semayang orang munafik. Dia kata Imam Nawawi di bawah tu, dua hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya itu sarih mana jelas menunjukkan pada suruh menyegerakan semayang asar pada awal waktunya, dan bahawasanya waktunya itu masuk ialah dengan jadilah bayang-bayang sesuatu itu dua seumpamanya. Kata Imam Nawawi, masuk waktu asar dengan pada objek dengan bayang-bayang ni sama. Maka masuklah waktu asar. Dan masalah kita ambil sikit lagi tu, masalah yang ke-4, waktu asar sembahyang orang munafik. Baik. Ya saudaraku, amatlah dicela pada syarak akan orang yang melambatkan sembahyang asar, sebagaimana yang tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, demikian bunyinya, Anil Alla ibn Abdurrahman annahu dakhala ala Anas bin Malik fi darihi bil Basrah hina sarafa min al-zuhri. Diriwayatkan daripada Al-Ala bin Abdurrahman bahawasanya masuk ia atas Sayyidina Anas bin Malik, yakni khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di rumahnya, yakni di negeri Basrah, pada waktu berpaling ia kemudian daripada selesai sembahyang zuhur. Ini cerita lepas Nabi wafat, sebab Sayyidina Anas dia pindah ke Basrah. Baik. Wa daruhu bi jambil masjid, dan rumahnya dekat dengan masjid. Maka manakala sudah masuk kami ke rumahnya, bertanyalah ia, sudahkah kamu sembahyang asar? Maka kami jawab siapa? Al-Ala bin Abdurrahman, adalah kami baru lepas sembahyang zuhur datang kemari ini. Faqala qumu fasallu al-asra. Maka kata Sayyidina Anas bin Malik, bangunlah kamu sekaliannya, maka sembahyanglah asar. Qala faqumna fasallaina. Maka bangunlah kami, maka sembahyanglah kami. Falamma sarafna qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Maka tatkala sudah berpaling kami daripada sembahyang, mana habis sembahyang, berkatalah Sayyidina Anas bin Malik, telah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Tilka salatul munafiq yajlisu yarkubu syams hatta iza kanas baina qarni syaitan qama fanaqara al-arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Maka kata Nabi SAW, itulah, yakni sembahyang asar yang ditakhirkan itu ialah sembahyang orang munafik, kata Nabi. Ini tuan-tuan besar ni. Nabi kata tilka salatul munafiq, orang yang mentakhirkan sembahyang asar ini, sembahyang itu sembahyang orang munafik. Kenapa dia? Duduk memerhatikan matahari akan masuknya dan lenyapnya, hingga apabila ada ia antara dua tanduk apa? Tanduk syaitan, bangunlah ia sembahyang, maka dipatutnya 4 patuk. Dia akan huraikan nanti. Tiadalah menyebut ia akan Allah padanya melainkan sedikit. Nabi kata apa? Secara umumnya tuan-tuan, mereka yang melewatkan sembahyang asar sehingga yarqubu syamsa hatta iza kanat bainal qarni syaitan, sehingga kan dia lewat tu sehingga matahari nak masuk, maksudnya nak masuk waktu maghrib. Ini orang munafik zaman dulu, dan sembahyang asar ni lewat sembahyang asar ni tuan-tuan dipanggil sembahyang orang munafik. Nabi bagi ancaman. Sebab tu dalam hadis yang lain, dua sembahyang yang berat orang munafik datang, sembahyang asar dengan subuh zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak main.
Sebab Nabi SAW perintahkan mayang jemaah. Main juga tuan-tuan, tapi terpaksa main. Tapi mayang zuhur dengan subuh tu tak main. Tak main. Zaman tu. Sebab orang munafik ni jelas tanda kemunafikan dia. Tapi jangan buat zaman law ni. Zaman law kalau kita teman semayang asar, kita kata hai jadi munafik lah. Tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Sebab apa? Kena tengok konteks. Hadis ni memanglah macam tu, tapi dia kena tengok konteks zaman Nabi sebut hadis tu. Sebab apa Nabi sebut hadis tu? Kenapa Nabi tuturkan hadis tu? Adakah hadis tersebut untuk zaman tu ataupun zaman berikutnya? Itu kena tengok. Sebab zaman Rasulullah, orang munafik memang macam tu perangai dia. Semayang asar jadi malah, semayang subuh jadi malas. Dia Nabi bagi ancaman. Nabi bagi ancaman. Ini insyaAllah kita akan lihat nanti apa yang dikatakan pada mentakhirkan asar dan celanya pada sudut syarak. Adakah orang yang mentakhirkan asar yang dipanggil orang munafik? InsyaAllah kita akan lihat. Sebab ni tuan-tuan benda besar. Sebab munafik ni tuan-tuan asfali minan nar. Orang munafik ni duduk bawah kerak api neraka. Lepas tu kata di kalangan para ulama, orang munafik ni dia duduk dasar neraka. Orang kafir yang mati tak beriman duduk atas dia. Waktu munafik ni pula ulama dia bahas. Antaranya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, munafik dia ada dua. Yang pertama munafik i'tiqad. Yang kedua munafik amal. Amal perbuatan dia. Munafik i'tiqad ni tuan-tuan kekal dalam neraka tak keluar dah. Tapi kalau munafik amal, lepas dia diazab ataupun sempat dia taubat, dia tidak akan diazab. Tapi kalau dia mati tak sempat taubat, dia akan diazab. Tapi akhirnya masuk syurga juga. Itu Al-Hafiz Ibn Hajar. Sebab kan kita baca dalam hadis Nabi, ayatul munafik salas. Tanda orang munafik ni 3. Iza hadatha kazaba. Bila mana bercakap dia bohong. Wa iza tu'minal khan. Bila mana diberi amanah dia khianat. Wa iza wa'ada akhlaqa. Bila mana janji dia tak tunaikan janji. Dalam riwayat yang lain, wa iza khasama fajara. Bila mana berkelahi, dia yang paling teruk dalam perkelahian tersebut. Ada 4. Yang masyhur ni 3 tadi je lah. Yang selalu kita dengar ustaz-ustaz kita duk baca dalam khutbah Jumaat, dalam ceramah 3 tadi. Dia cakap bohong, bagi amanah khianat, bila mana berjanji dusta, tak tunai janji. Tak ada tinggal. Tu kata Al-Hafiz Ibn Hajar, ini tanda munafik amal. Munafik amal, bukan munafik i'tiqad. Munafik i'tiqad ni apa tuan-tuan? Zuhirkan Islam, sembunyikan kekufuran. Tu. Ni zaman Nabi banyak macam Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ada geng-geng tu. Abdullah bin Ubay bin Salul tu memang kepala munafik lah. Munafik i'tiqad. Semayang duduk dengan Nabi, tapi dalam hati tu meluat dekat Rasulullah, benci dengan syarak, benci dengan syariat, tapi buat semayang apa semua, buat, tapi dalam hati tu menyimpan kekufuran. Ini dia munafik i'tiqad dia bagi. Orang macam ni tuan-tuan, na'udzubillah min zalik, kekal dalam neraka, malah azab yang Tuhan bagi lebih dahsyat daripada azab orang tak beriman. Tapi kalau munafik amal ni tuan-tuan, dosa. Bila mana cakap bohong, dosa. Bila mana bagi amanah khianat, dosa. Bila mana berjanji tak menunaikan janji, dosa. Tapi tak sampai kena azab, sampai teruk macam tu. Tu munafik dia panggil. Dia benda ni berat tuan-tuan. Betul dalam Islam kita tak cepat meletakkan satu orang tu jadi munafik. Dia benda berat. Macam takfir lah. Kita nak kata orang ni kafir, orang ni terkeluar daripada Islam, bukan senang. Dia ada dia punya dawabit, dia ada prinsip-prinsip dia. Dan yang boleh hukum ni tuan-tuan satu orang je, siapa? Hakim. Dia orang dia hukum. Nak hukum orang ni kafir ke, nak hukum apa ke, siapa yang layak, hakim saja. Kita orang awam tak boleh. Orang awam kita macam saya atau ustaz ke, tuan guru ke, syekh, dia tak boleh buat. Mesti hakim. Hakim saja yang boleh mengklasifikasikan orang tu Islam ke, murtad ke, apa ke, dia punya kerja. Kita tak boleh. Kita mengaji je. Mengaji tanda-tanda dia, ini kita elakkan daripada terjatuh
kepada hal-hal tersebut. Wallahu, insya-Allah kita akan sambung masalah yang ke-45. Wallahu a'lam. Ada soalan tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tanya, makan lambat. Tuan-tuan tak tanya, kita makan terus. Tu. Tak tanya, kalau Ustaz tanya dia pun tak apa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.